kembali saat ini para pendengar petang Isnin bersama untuk segmen Ibrah. Mudah-mudahan banyak pengajaran ataupun ibrah yang boleh kita ambil menerusi kisah para nabi dan para anbiya kita yang kita ambil daripada Al-Quran Al-Karim, dan untuk kita melihat perkara yang dah 1400 tahun yang lalu kekal relevan hingga ke zaman sekarang ini bukan satu proses yang mudah, yang memerlukan pemahaman yang sangat dalam, sangat halus untuk kita memahaminya. Tapi tak apa, kita ada pemudah cara untuk memudahkan kita. Kita ada Ustaz Muhammad Syari bin Abdul Rahman untuk menerangkan kepada kita tentang Al-Quran itu tetap relevan walaupun zaman kita tetap berubah, makin berkembang, ya. Okey. Assalamualaikum Ustaz Syari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Siti. Ya, saya kembali kita petang ni Ustaz, ya. Ya, alhamdulillah. Siri demi siri kisah para nabi kita kongsikan bersama. Mudah-mudahan dapat kita ambil mana yang baik itu untuk kita aplikasikan dalam konteks moden ini. Tetapi itu mungkin bagi setengah orang agak mustahil, ya, untuk melihat bagaimana peristiwa yang dah lama berzaman itu masih kekal, nampak dia punya logik yang relevan untuk kita amalkan. Okey, kita nak masuk kepada kisah baru sebenarnya. Minggu lepas pun kita dah masuk sebenarnya sikit-sikit, ya, tentang kisah Nabi Daud AS. Okey, petang ni kisah Nabi Daud AS secara khususnya untuk bahagian pertama. Macam mana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih pada Siti, sama-sama, penerbit untuk segmen Ibrah kembali di IKIM FM dan seluruh sidang pendengar yang terus komited dengan segmen Ibrah di petang Isnin yang diberkati ini. Semoga tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu semua berada di dalam keberkatan dan ketenangan. Dan kita akan teruskan pengembaraan kita dalam tempoh 30-45 minit ini. Kita bedah siasat kisah-kisah orang-orang sukses yang dirakamkan Al-Quran. Individu-individu yang telah menjadi motivator kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjuangan Rasulullah daripada bumi Makkah hinggalah ke bumi Madinah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, selamat datang kepada kisah seorang Nabi yang diberikan kekuasaan. Sudah lama segmen Ibrah ini, Siti, kita menyingkap cerita para anbiya, perjuangan mereka menghadapi para kaum yang di akhirnya ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman dengan Nabi yang diutuskan. Tetapi kali ini kita akan pergi ke suatu dimensi yang agak berbeza. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Daud ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sisi perjuangan Nabi Daud ini nampak berbeza. Kerana inilah satu-satunya nabi yang digelar khalifah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, tuan-tuan, hanya 2 nabi sahaja yang dinyatakan perkataan khalifah fil ardi, iaitulah Nabi Adam dan Nabi Daud alaihi wassalam. Di dalam surah Sad ayat 26, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Erti khalifah adalah pemerintah, penggalang ganti, ya, Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan syariatnya di seluruh muka bumi. Pendek kata, pemimpin dunia. Jadi inilah cerita seorang nabi yang bukan sekadar nabi, tetapi nabi yang diberikan kekuasaan sehingga Bani Israel yang telah kita cerita panjang lebar sejak daripada cerita Nabi Musa hinggalah pada minggu lepas cerita Nabi Syamwil dan kemudiannya cerita Talut. Kali ini kita akan menyingkap cerita Bani Israel yang dipimpin oleh raja mereka yang merupakan seorang nabi. Inilah zaman kemuncak Bani Israel yang Muslim pada waktu ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apabila kita berkomunikasi dengan cerita Nabi Daud, kita akan mendapati cerita-cerita Nabi Daud yang dikisahkan di dalam Al-Quran ini. Kebanyakan surah yang menceritakan Nabi Daud ini surah Makkiyah. Surah Sad, surah Anbiya, surah Saba, surah Isra, surah Baqarah, surah Namlu. Kesimpulannya, kebanyakan surah yang menceritakan di dalamnya ada cerita Nabi Daud adalah cerita Makkiyah, surah Makkiyah. Surah yang diturunkan sebelum hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Timbul soalan, kenapa, ya? Apa kaitan cerita Makkiyah dengan kita? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya, hidup kita ni, tuan-tuan, sangat memerlukan motivasi. Hidup Makkiyah adalah hidup penuh dengan tekanan, dibelasah, diterajang, dibunuh sana sini. Nabi dikelilingi oleh sekumpulan gangster di Mekah yang sedang mencederakan para sahabatnya. Maka antara kaedah Allah memotivasikan Nabi untuk bertenang, untuk bersabar,
memikirkan cara respon yang lebih baik, maka turunlah antaranya cerita Nabi Daud. Sebab itu Allah menyebut di dalam surah Sad ayat 17. Maka bersabarlah kamu Muhammad atas segala apa yang dikatakan oleh musyrikin itu. Dan antara cara kamu bersabar wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengingati cerita hamba kami yang bernama Daud yang memiliki kekuatan. Isbiru ala ma yaqulun wa dhkur 'abdana Daud dzal aidi. Dzal aidi adalah perkataan yang bermaksud Daud ini seorang yang mempunyai tangan. Apa maksud tangan di sini tuan-tuan? Ialah mana ada nabi yang tak ada tangan. Yalah. Tangan di sini artinya kekuasaan Siti. Seorang nabi yang disifatkan Allah kehambaannya, kerendahan hatinya, kedekatannya dengan Allah, rupanya bukan sekadar hamba Allah, tapi dzal aidi. Mempunyai kekuasaan yang sangat hebat. Tangannya itu mampu melunakkan besi. Tangannya itulah yang telah mengalahkan Jalut pada minggu lepas. Bukan peperangan minggu lepas. Dalam segmen Ibrah pada minggu lepas, tuan-tuan. Maka bila kita melihat label yang Allah Ta'ala beri pada Nabi Daud ini, yang pertama Abdullah, yang kedua Dzal Aidi, tuan-tuan nampakkan sekarang, umat Islam mestilah melihat diri mereka dari dua dimensi ini. Kita bukan sekadar hamba Allah, kita juga kena menjadikan Nabi Daud sebagai model kita kerana dia model dari sudut umat yang tahu untuk memandang serius pada kekuasaan. Orang Islam mesti melihat kepentingan mereka memerintah dunia. Sebab kalau bukan orang Islam perintah dunia, tengok apa jadi pada dunia hari ini. Kezaliman, peperangan Syria, Palestinnya tidak pernah selesai kerana kezaliman yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Ta'ala ini. Sebab itu orang Islam kena memerintah dunia. Kerana hanya orang Islam sahaja yang tahu cara untuk mendamai dan memberikan kesejahteraan pada dunia. Walaula dafa'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardi. Kalaulah Allah tidak menolak kerosakan yang dilakukan oleh orang-orang zalim ini dengan adanya kuasa-kuasa orang Islam, maka boleh musnah satu dunia ini, tuan-tuan. Sebab itu penting orang Islam mengambil berat tentang isu-isu kepimpinan, isu-isu kekuasaan, ya, isu-isu kesatuan antara negara-negara umat Islam ini, kerana sampai bila kita nak biar umat Islam berada di bawah dan direndah-rendahkan oleh musuh-musuh Allah. Sebab itu Allah Ta'ala bila menceritakan tentang turunnya Al-Quran kepada Rasul-Rasulnya, turunnya Alkitab pada Rasul-Rasulnya, Allah menceritakan selepas itu turunnya juga besi sebagai manfaat untuk manusia. Tuan-tuan belik-belik surah Al-Hadid ayat 25. Allah kata wa anzalna ma'ahum al-kitab. Allah turunkan pada nabi-nabi ini Alkitab. Nabi Daud diturunkan padanya kitab Zabur. Nabi Musa diturunkan padanya Taurat. Nabi Isa diturunkan padanya Injil. Rasulullah diturunkan padanya Al-Quran. Seluruh nabi-nabi diturunkan kepadanya Alkitab. Dan Allah mention selepas itu dalam ayat yang sama aja, anzalna, kami turunkan juga besi ke muka bumi ini, manfaat untuk kamu wahai manusia. Tuan-tuan, perkataan nuzul berasal daripada bahasa Arab yang menunjukkan sesuatu yang datang daripada tempat tinggi, turun ke tempat yang berada lebih rendah daripada itu. Demikianlah Alkitab turun daripada tempat tinggi, ya, jatuh kepada tempat yang lebih rendah, iaitu muka bumi. Besi pun, tuan-tuan, sarjana mengatakan ferrum ini bukan berasal daripada muka bumi. Ia adalah objek ekstraterestrial, ataupun suatu objek yang tidak datang daripada bumi. Artinya mungkin ada kemungkinan, ya, asteroid atau apa saja datang menghempas bumi, maka di situlah manusia menemui besi. Poin saya adalah Al-Quran dan besi mesti seimbang. Besi ni simbolik pada kekuasaan Siti, pertahanan, kekuatan, dan inilah yang menjadi simbol penting kepada Nabi Daud alaihissalam. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya nak ambil masa yang ada pada segmen Ibrah ini untuk berkongsi bagaimana Nabi Daud ini Allah Ta'ala beri kepadanya kekuasaan dan mukjizat yang sangat banyak.
Ramai orang, Siti, tuan-tuan, bila sebut saja Nabi Daud, kebanyakan orang dalam fikiran mereka menggambarkan Nabi Daud ini raja Bani Israel. Nabi Daud ini sangat berkuasa. Nabi Daud ini ayah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Daud ini empire-nya sangat besar daripada Aqabah di Sinai sehinggalah kepada Euphrates di Iraq pada hari ini. Itulah Palestin pada hari dahulu, ya, pada zaman Nabi Daud. Sangat besar, bukan Palestin pada hari ini. Tetapi ramai orang tak nampak macam mana Allah Ta'ala melabelkan Nabi Daud bukan dengan simbol-simbol kekuasaan, tetapi dengan simbol-simbol keabdian dan baginda seorang yang sangat kuat bertasbih. Inilah sebab Nabi Daud diberikan pelbagai kelebihan. Rupanya orangnya sangat kuat bertasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita dalam solat pun lebih daripada 30 kali kalau didarabkan dengan rakaat kita, dengan rukuk kita subhana rabbiyal azim, dengan sujud 2 kali subhana rabbiyal a'la. Allah didik kita untuk tasbih banyak kali. Tapi tuan-tuan, bagaimana tasbih Nabi Daud ini menyebabkan Allah berikan kepadanya rezeki dan kelebihan yang tidak boleh diberikan pada manusia yang lain. Ini penting untuk kita nampak. Allah berikan Palestin yang sukar benar diberikan pada Bani Israel sebelumnya. Allah beri Palestin kepada Nabi Daud kerana tasbih baginda. Sebab itu kita kalau nak mengambil semula Palestin daripada Zionism hari ini, jangan luputkan amalan kerohanian yang sekecil tasbih ini, tuan-tuan. Sebab dengan tasbih itulah Allah akan membersihkan hati kita sehingga kita tidak menjadi hamba kepada selain Allah. Sebab itu Allah Ta'ala bila sebut Nabi Daud, dia menyebut Nabi Daud dengan abdana. Daud itu hamba kita orang. Daud itu hamba Allah. Dia bukanlah raja. Pada kami dia adalah hamba. Kenapa dia hamba? Kerana dia sering bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bila Nabi Daud ini bertasbih, tuan-tuan, Allah Ta'ala gambarkan baginda tidak bertasbih berseorangan, Siti. Nabi Daud ni dia suka berada di lokasi-lokasi tinggi supaya tidak ada selain dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya 3-4 kali lepas pergi Cameron, ya, berada di tempat tinggi. Kita rasa begitu dekat dengan langit, dekat dengan burung yang terbang, ya, dekat dengan keadaan di mana kita hanya beratapkan langit biru dan awanan putih. Sungguh tenang, ya, di waktu pagi lah, di waktu petang, malam dah jadi lain dah bumi di situ. Tetapi apa yang saya nak katakan, para nabi seperti Nabi Daud sangat suka bertasbih dalam keadaan sepi, hanya dia dan Allah. Dan lokasi yang terbaik adalah dengan menguzlahkan diri di gunung Ganan, di Bukit Bukau. Sebab itu, ya, gunung pun sama-sama berzikir dengan Nabi Daud. Dekat dengan gunung juga adalah burung-burung yang terbang. Burung-burung pun sama berzikir dengan Nabi Daud alaihi salam. Tuan-tuan, apabila Nabi Daud ini seorang yang sangat kuat tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menganugerahkan kepadanya 5 kelebihan. Yang pertama, Allah berikan kepada Nabi Daud ini bumi Palestin. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kami berikan kepada Daud ini kerajaan yang kukuh. Wasyaddadna mulkahu. Surah Sad ayat 20. Artinya bukan sekadar Nabi Daud ini meneruskan perjuangan Talut yang telah memenangi bumi Palestin daripada Jalut dan bangsa yang zalim, tetapi Allah kukuhkan kerajaan dia dengan tasbih yang dia tidak pernah miss, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah anugerahkan kepada Nabi Daud ini wa atayna Dawuda zabura. Allah anugerahkan kitab Zabur, ya, kepada Nabi Daud. Kerana jarak Nabi Daud dengan Nabi Musa, ya, nabi sebelumnya, sangatlah jauh. Kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Kathir, jaraknya lebih kurang 1000 tahun. Bani Israel sudah kembali rosak. Maka diperlukan Alkitab untuk membaiki semula identiti orang-orang Muslim Bani Israel. Jadi orang yang berkuasa tak cukup kalau rakyatnya tidak beriman.
Maka datanglah Alkitab yang bernama Zabur untuk membetulkan perangai Bani Israel. Mungkin berlaku perubahan sedikit pada syariat, tetapi ya, Allah menurunkan Alkitab untuk membetulkan jati diri masyarakat Muslim pada waktu ini. Ya, kuasa dah ada. Allah dah bagi kuasa pada Nabi Daud. Tapi kalau rakyat tidak ada identiti, tak ada jati diri, boleh rosak dan boleh jatuh di tangan musuh bila-bila masa sahaja Palestin ini. Maka turunlah Alkitab. Nabi Daud mengajar umatnya kitab Zabur. Sebenarnya di dalam Al-Quran tidak dinyatakan apa yang terkandung dalam kitab Zabur. Ya, ada 3 lokasi dinyatakan nama kitab Nabi Daud ini Zabur. Tetapi tuan-tuan, dalam kitab Zabur ini Al-Quran ada menyatakan satu perkara yang terkandung di dalamnya, iaitulah ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, dan Al-Quran kata inilah firman Allah dalam Zabur, bahwasanya muka bumi ini akan diwariskan Allah kepada orang-orang yang saleh. Allah tak kata pun bumi ini akan diberikan kepada Yahudi. Orang Yahudi mereka mengatakan tanah Palestin itu tanah kita orang. Sebab tanah itulah tanah Nabi Daud. Diorang telah lupa yang kitab diorang warisi itu telah disesatkan oleh ulama-ulama mereka sebelumnya. Walhal yang sebenarnya terkandung dalam kitab Zabur, Nabi Daud menyatakan firman Allah, dunia ini akan diwariskan bukan pada Yahudi, tetapi kepada orang-orang hamba-hambanya yang saleh dari kalangan umat manusia. Sebab itu tuan-tuan, ya, Allah berfirman, annal arda yarithuha ibadiya as-salihun. Itu yang nombor 2. Nombor 3, nombor 4, Allah anugerahkan gunung dan burung. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah datangkan, kami telah berikan kepada Daud pelbagai kelebihan. Dan antara kelebihan Daud ini, kami berkata kepada gunung, wahai gunung, bertasbihlah kamu bersama Daud, dan bersama dengan Daud itu pun burung-burung. Walaqad atayna Dawuda minna fadla, ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra. Banyak tempat di dalam Al-Quran menyatakan Nabi Daud ditundukkan kepadanya gunung. Sebenarnya gunung ni dia bukannya berdiam diri. Gunung ni kita tak dengar dia berzikir pada Allah. Walaupun kita nampak macam dia berdiam diri. Sebenarnya ada bahasa yang mungkin kita tak dengar. Kalau dengar pun kita bukan faham. Sebenarnya gunung pun berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cumanya bila Nabi Daud berzikir, ya, para ulama mufassirun kata Nabi Daud ini Siti dianugerahkan suara yang sangat merdu. Tak boleh bayang kalau masuk program-program realiti. Nabi Daud ini terlalu amat sangat merdu. Sehingga dia bila membaca kitab ayat Zabur, dia sendiri menangis. Kita baca Quran, ada kita menangis dengan bacaan kita. Kita sendiri payah nak menangis. Bacaan orang mungkin menangis. Tapi Nabi Daud, dia menangis sendiri dengan bacaannya sendiri. Kerana Allah menganugerahkan padanya suara yang sangat merdu. Sehingga bila gunung mendengar Nabi Daud bersuara, gunung pun akan menguatkan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Daud boleh dengar. Ya wasakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayra. Bukan setakat gunung berzikir bersama dengan Nabi Daud, burung-burung pun ya turut sama berhimpun dekat dengan Nabi Daud, berzikir sama-sama dengan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud berzikir dengan binatang-binatang, tuan-tuan. Tuan-tuan berzikir, saya berzikir memerlukan orang-orang lain berzikir sama baru semangat sikit nak zikir. Ya, salat jemaah kita lepas salat jemaah. Tapi bolehkah kita berzikir dengan ada tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan di sekeliling kita? Susah kalau kita menganggap makhluk-makhluk ini sebenarnya tidak berzikir. Walhal mereka sebenarnya berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita rasa tenang duduk kat sungai. Kita rasa tenang dengan bunyi burung berkicauan. Kita rasa tenang duduk di tepi pantai. Kita rasa tenang duduk dekat gunung, sebab sebenarnya kita dikelilingi oleh makhluk-makhluk Allah yang berzikir. Maka sebab itu burung-burung berhimpun. Wat-tayra mahsyurah wa kullul lahu awwab. Surah Sad. Burung-burung pun berhimpun Siti, berzikir bersama dengan Nabi Daud. Bil ashi wal isyraq. Di waktu petang, di waktu pagi, Nabi Daud sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, yang terakhir,
Nabi Daud ditundukkan padanya besi. Wa alanna lahul hadid an i'mal sabighatin wa qaddir fis sard. Kami telah lembutkan kepada Daud ini besi. Tuan-tuan, besi nak boleh lembut, dia memerlukan suhu yang luar biasa panas. Luar biasa panas. Tetapi Allah yang buat undang-undang alam. Untuk besi lembut perlu suatu suhu yang panas. Allah yang sama boleh ubah undang-undang ni mengikut sesiapa hamba-hambanya yang dia pilih. Pisau yang Nabi Ibrahim pegang sangatlah tajam. Tapi tak boleh nak sentuh, tak boleh nak hiris leher Nabi Ismail. Tengok tu. Tajam, hukum Allah pasti boleh memotong. Tapi pada kulit Nabi Ismail, dia tak lut. Api sepatutnya membakar sesiapa sahaja yang kena. Tapi Nabi Ibrahim, api tidak boleh membakar. Api itu ada dalam Nabi Ibrahim, tapi tak boleh nak bakar Nabi Ibrahim. Matahari sepatutnya bergerak seperti biasa. Tetapi kenapa datang Nabi Yusha' bin Nun, ia pernah terhenti seketika. Laut sepatutnya dia mengalir dan bergelora. Tetapi kenapa dia boleh berhenti seketika untuk menyelamatkan kaum Nabi Musa Bani Israel di Laut Merah. Demikianlah tuan-tuan, undang-undang alam. Ya, kadang-kadang Allah boleh ubah bila-bila masa untuk hamba-hambanya yang bertasbih, yang berzikir dan dekat dengannya. Maka besi, bila disentuh oleh Nabi Daud, dia jadi macam tanah liat Siti. Lembut benar. Sehinggalah akhirnya kelembutan besi ini menyebabkan Nabi Daud menjadi tokoh manusia pertama memperkenalkan Iron Man. Bukan Iron Man. Artinya baju perang. Baju perang diperbuat daripada besi. Al-Syekh Maududi kata, para sarjana menemui era penggunaan besi ini berlaku pada zaman 1200 sebelum Nabi Isa. 1200 hingga zaman 1000 sebelum Nabi Isa lahir. Ini kata-kata pengkaji. Dan bila dikenal pasti, era 1200 hingga 1000 before Christ ini adalah, before Nabi Isa ini adalah merujuk kepada zaman Nabi Daud. Tuan-tuan tengok ya, seorang Nabi bukan sekadar mengajar agama. Rupanya seorang Nabi ni Allah Ta'ala tunjukkan pelopor dalam dunia sains persenjataan. Pelopor dalam penggunaan besi. Sebagaimana Nabi Nuh, dia bukan sekadar seorang Nabi. Dia mempelopori ilmu kejuruteraan perkapalan. Sebab itu kita jangan menganggap Nabi-Nabi ini hanya cerita orang-orang agama. Nabi sebenarnya sangat tidak memisahkan antara keperluan duniawi dan keperluan kepada ukhrawi. Semoga kita mendapat manfaat daripada cerita Nabi Daud alaihi salam ini tuan-tuan. Wallahu alam. Okey, itu dia gambaran awal tentang kisah seorang Nabi yang mempunyai suara yang sangat merdu ya. Jadi kita boleh beri peluang kepada pendengar kita sekarang Ustaz ya. Ya, silakan. Untuk dengan Ustaz Syahri di Konti. Kalaulah ada sebarang soalan yang berkaitan dengan kisah yang kita bincangkan, fokusnya kisah kita, kisah Nabi Daud alaihi salam. Okey, 0362051500 ataupun like kami di Facebook ikim.fm ya. Adapun cara ketiga, SMS ya, typekan ikim, jarakkan soalan anda dan hantar ke 39111. Kita rehat seketika Ustaz. InsyaAllah. Dan para pendengar, kita akan sambung kisah Nabi Daud alaihi salam selepas ini. Okey, kembali saat ini kita terus saja raikan ya para pendengar dan juga Ustaz Syahri antara pandangan dan juga soalan-soalan daripada pendengar kita dan juga yang bertanya di FB. Okey, saya raikan dulu. Muhammad Razif, terima kasih Muhammad Razif ya. Okey, dia kata saya nak tanya, Nabi Samuel jadi raja, lepas raja Nabi Samuel ada seorang raja sebelum Nabi Daud menjadi raja. Dan raja tersebut adakah raja tersebut juga seorang nabi? Dan kalau dia nabi, kenapa dia iri hati kepada Nabi Daud ke atas pengaruh Nabi Daud semasa pemerintahannya? Ustaz Syahri. Saya menjawab ringkas bagi soalan ini kerana saya sudah meraihkan soalan ini pada minggu lepas, di mana saya mengatakan isu iri hati kepada Nabi Daud adalah isu yang perlu disemak semula sumbernya. Kerana kisah Talut yang cemburu kepada Nabi Daud ini, dia tidak dinyatakan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Maka kita menganggap ia daripada Israiliyat. Dalam isu Israiliyat tuan-tuan, kita perlu berhati-hati. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak betul. Yang penting cukuplah dengan kita dapat cerita daripada Allah dan Rasulnya. Kerana kalau kita pergi kepada Israiliyat,
Kemungkinan salah itu pun sudah menyebabkan cara kita memandang Talut pun dah berubah. Talut ni dipilih Allah untuk menjadi raja Bani Israel. Tiba-tiba ada pelbagai isu yang telah saya nyatakan minggu lepas, menyebabkan seolah-olah imej yang tercela. Maka benarkah begitu? Maka lebih baik kita berpada dengan apa yang Allah Ta'ala kata. Mengenai Nabi Syamwil menjadi raja, Nabi Syamwil tidak pernah menjadi raja. Nabi Syamwil namanya tidak disebut di dalam Al-Quran, namanya disebut di dalam hadis sahaja, dan dia baginda tidak ada cerita mengenai jadi raja. Yang menjadi raja adalah Talut. Ya, Talut adalah raja ketika Daud menjadi tentera beliau. Sehinggalah Allah wa atahul mulka wal hikmah. Allah menganugerahkan kepada Daud kerajaan. Cumanya jumhur para ulama mufassirun mengatakan bahawasanya Talut menyerahkan kuasa kepada Daud selepas didapati Daud lebih kompeten dan lebih dimahukan oleh Bani Israel untuk menjadi raja. So isu iri hati, isu cemburu tak timbul. Kecuali isu-isu itu perlu diteliti semula. Ya, wallahu alam. Okey, baik, kita nak ke pemanggil lah Ustaz Syarif. Ya, silakan. Kita ada Encik Zaidi dari Banti Selangor. Soalan atau pandangan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya nak bertanya dengan Ustaz. Satu soalan berkaitan dengan, saya pernah terbaca satu sirah berkaitan dengan Nabi Daud ni. Dialog antara Nabi Daud dengan seekor ulat merah. Yang mana Nabi Daud bertanya, apakah sebenarnya tujuan Allah menciptakan kamu, wahai ulat merah? Dan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, ulat merah itu telah menjawab, sungguhnya aku diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa berzikir pada Allah. Cuma saya nak tahu kesahihan kisah tersebut, adakah benar ataupun sebaliknya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang baik daripada pemanggil kita. Saya secara peribadi belum pernah menemui cerita ini, baru pertama kali mendengar. Dan saya perlu menyemak, tetapi jauh di sudut hati saya merasakan ini adalah sebahagian kecil daripada terlalu banyaknya cerita-cerita Israeliat yang tidak ada sandaran, tuan-tuan. Sebab itu penting untuk kita mengenal pasti sumber cerita Nabi Daud, kerana Nabi ini ada di dalam Bible, Nabi ini ada di dalam Taurat, ataupun dalam kitab yang telah diselewengkan namanya Talmud. Maka terlalu banyak sangat cerita-cerita pelik bin ajaib yang disandarkan kepada Nabi. Tetapi bagi saya, marilah kita kembali pada Al-Quran untuk membaca cerita Nabi. Jangan duk ambil buku-buku tepi jalan yang tidak menyatakan sumber, ya, kepada cerita-cerita Nabi ini. Contoh, tuan-tuan, apabila Al-Quran merakamkan cerita Nabi Daud dalam dimensi tasbih, maka kita faham di sini kalau mahu jadi individu yang dianugerahkan kelebihan yang tidak dijangka-jangka. Contoh, Allah takdirkan kita mungkin akan aksiden pada hari sekian. Tetapi kita baca maksurat, kita bertasbih pada Allah. Siapa tahu dengan belas rahmat Allah, Allah menangguhkan kejadian itu daripada berlaku. Allah tangguhkan qada dan qadar itu daripada berlaku. Dan Allah anugerahkan pula kepada kita rezeki yang kita tidak duga. Hanya kerana kita bertasbih, kita membaca maksurat. Inilah yang kita patut dapat daripada cerita Nabi Daud. Allah menggambarkan Nabi Daud bukan pada cara pemerintahannya. Allah menunjukkan Nabi Daud pada Rasulullah yang berada di Makkah. Macam mana, wahai Rasulullah, ingatlah, kamu jangan berduka, jangan bersedih. Suatu hari nanti kamu akan dapat kepada kamu apa yang Allah beri kepada Nabi Daud, iaitu kekuasaan. Maka jangan kamu sedih apa yang orang buat pada kamu. Kuatkan tasbih, banyakkan berzikir, Allah kuatkan hati kamu. It is a matter of time, Allah akan beri kamu kekuasaan. Dengan adanya kekuatan spiritual lah Allah beri kekuasaan. Dengan kekuatan spiritual lah Allah pertahankan kekuasaan itu pada kita. Inilah asas, antara asas cerita Nabi Daud alaihi salam, insya-Allah. Okey. Lukman Najmuddin di FB tanya, adakah Nabi Daud dan Talut hidup sezaman? Ya, Nabi Daud dan Talut hidup sezaman kerana ia dirakamkan dalam satu ayat surah Al-Baqarah yang telah saya bacakan minggu lepas. Bezanya adalah Talut ketika sezaman dengan Daud, Talut adalah raja, Daud belum menjadi nabi. Allah menganugerahkan kenabian kepada Nabi Daud, wallahu alam, tidak dinyatakan adakah pada waktu itu Talut masih hidup ataupun tidak. Yang penting
isunya adalah Nabi Daud seorang raja yang dianugerahkan kepadanya kenabian. Hikmahnya apa? Jangan kita pandang agama ini tidak boleh menguruskan kekuasaan. Ya, orang yang memandang agama sebagai musuh kepada kekuasaan, inilah yang dikatakan penyakit sekular. Maka cerita Nabi Daud adalah bukti sebesar-besar bukti. Agama mengatur daripada sekecil-kecil baca doa selepas bangun tidur, sehinggalah agama ini mengatur bagaimana untuk menunaikan keadilan kepada manusia yang bertelagah, yang berada di bawah kekuasaan kita. Minggu depan, saya akan bawa tuan-tuan bagaimana Nabi Daud dirakamkan di dalam Al-Quran menguruskan perbezaan, ya, menguruskan isu-isu hukum yang berlaku dari kalangan Bani Israel. Ini dirakamkan dalam Al-Quran. Wallahu'alam. Okey, seterusnya Ain Hazirah tanya, bolehkah Ustaz kongsikan zikir khas yang diamalkan oleh Nabi Daud alaihissalam? Soalan yang baik, ya, tetapi tidak dinyatakan di dalam Al-Quran apa zikirnya secara khusus. Macam minggu lepas ada yang tanya, apa yang dibaca oleh Nabi Daud sehingga balingannya itu kena mati Jalut. Tuan-tuan, wallahu'alam, saya tidak dapat mengulas, tidak dapat memberitahu kerana saya belum membaca mana-mana hadis yang sahih mengenai ini. Tetapi berita gembira untuk saya kongsikan di sini. Nabi Daud dinyatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullah. Nabi Daud ini bila dia bertasbih dengan banyak, dia memberikan kesan kepada amalan dia. Nabi Daud ni sangat kuat berpuasa sunat. So kita mungkin tak boleh nak baca sangat tasbih Nabi Daud. Mungkin kita nak ada burung datang pada kita. Mungkin kita nak ada gunung berkata-kata dengan kita. Wallahualam tuan-tuan. Susah kita nak jadi Nabi Daud sebab kita bukan Nabi. Tetapi ada suatu amalan yang boleh kita lakukan, iaitulah puasa Nabi Daud. Ini disebut Siyamud Dahri. Wallahualam tuan-tuan, dalam hadis ini dinyatakan Rasulullah bersabda, puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud. Kerana dia berpuasa satu hari, kemudian satu hari lagi dia berbuka. Selang-seli jadual puasa Nabi Daud. Inilah puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin tak mampulah Siti hari Senin kita puasa, hari ni puasa sunat, esok kita tak puasa, hari Rabu puasa lagi, mungkin kita tak mampu. Tetapi asasnya di sini adalah benalah kekuatan kerohanian. Allah akan beri pada anda pelbagai kelebihan. Antara cara Nabi Daud menjaga kerohaniannya adalah dengan berpuasa. Wallahualam. Okey, mungkin di hujung-hujung ni Ustaz, okey, sedikit kesimpulan daripada Ustaz. Kesimpulannya, Masya Allah, sekiranya kita mahu mengembalikan Palestin kepada kita, umat Islam, marilah berakhlak dengan akhlak Nabi Daud, di mana Nabi Daud menguatkan dimensi spiritualnya, dimensi kehambaannya, iaitu bertasbih sebanyak mungkin kepada Allah, dan tasbih itu memberikan kesan kepada seluruh gerak kerjanya setiap hari. Sehingga Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Daud adalah sebaik-baik hamba yang makan dia tidak akan makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Inilah contoh hamba yang mana zikirnya memberikan kesan pada office hoursnya. Zikirnya tadi di solat subuh memberikan kesan pada seluruh integriti tingkah lakunya di tempat kerja. Dan inilah individu-individu yang seluruh kehidupannya tidak lari daripada Allah Ta'ala. Individu-individu inilah yang insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan Palestin, dan Allah berikan kekuasaan ini suatu hari nanti. Tuan-tuan, jagalah tasbih kita, jagalah hubungan kita dengan Allah, maka insya-Allah tidak mustahil Allah berikan kita kelebihan yang diberikan kepada Nabi Daud, iaitu Palestin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kita sambung minggu depan, ya. Insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.